Sepanjang jalan pulang, kami ni tak banyak bercakap. Sekali sekala, Datuk berdahem kecil dan Alang menguap. Lebih kurang dalam jarak 15 batas kaki. Mahu sampai ke kaki tangga rumah Alang Abdul Rauf, saya terdengar sesuatu dari sebelah kanan saya. Saya segera menoleh. Tidak ada sesuatu yang dapat saya lihat dengan jelas dalam suasana gelap itu, kecuali gerakan dedaunan serunai laut dan senduduk yang melintuk-lintuk ke kiri dan ke kanan yang diusir oleh angin malam. Isteri Alang membuka pintu. Cahaya dalam lampu gasolin yang tergantung di tengah rumah melimpah di halaman. Isteri Alang yang memakai baju kurung labuh berdiri di muka pintu. Mukanya kelihatan resah, macam menyembunyikan sesuatu kebimbangan yang amat sangat dalam hatinya. "Lambat balik," katanya sambil merenung ke kiri dan ke kanan halaman rumah. Alang Abdul Rauf terus menguap di kaki tangga dan dia buat tak kisah dengan pertanyaan yang dihadapkan oleh isterinya. "Oi, saya tanya kenapa yang lambat balik?" Kali ini tekanan suara isterinya meninggi. Alang Abdul Rauf menggaru cuping telinganya macam orang yang baru terbangun dari tidur. Perbuatannya itu membuatkan saya ketawa kecil. Akibatnya, telinga saya dijentik oleh Datuk. Pedihnya bukan lagi kepalang. Saya segera mengerti apa yang saya lakukan itu sudah agak keterlaluan. "Belajarlah menghormati perasaan orang lain," bisik Datuk. "Saya tak sengaja lah, Tok. Ajar diri supaya lepas ni tak ada lagi perbuatan tak sengaja," lanjut Datuk. Sepasang matanya dijegilkan kepada saya. Saya tak berani nak menentangnya. Menentang mata Datuk berarti membantah saranan yang diluahkannya. Boleh menjadikan Datuk membebel sepanjang malam. Perkara macam tu memang saya tak akan relakan berlaku. "Ada guru agama, ceramahnya elok dan baik. Kalau awak ikut sama tadi, tentu beruntung," Alang Abdul Rauf menjawab. Jawapan itu memuaskan hati isterinya. Saya dan Datuk membuka kasut lalu memijak mata anak tangga seperti yang dilakukan oleh Alang Abdul Rauf. Kami duduk di ruang rumah dengan pintu yang masih terbuka. "Makan, nasi dengan lauk dah siap ni," beritahu isteri Alang Abdul Rauf. "Marilah kita makan," jemput Alang. Ketika saya mahu bangun, mata saya memandang ke arah pintu yang masih lagi terdedah. "Tok, tengok tu!" Suara saya separuh meninggi. Serentak Alang Abdul Rauf serta isteri dan Datuk memandang keluar. Muka mereka nampak berubah. Saya duduk kembali. Badan saya menggeletar dengan tiba-tiba dan bulu roma seluruh badan segera dirapatkannya. "Masa awak ke masjid tadi, ada orang ketuk pintu dan panggil nama awak berkali-kali. Tapi bila saya buka pintu, tak ada satu pun orang yang saya nampak. Agaknya jembalang itulah yang mengetuknya." Dari dalam bilik, isteri Alang Abdul Rauf terus bersuara. Datuk merenung muka Alang Abdul Rauf dan Alang yang mahu mendekati pintu segera dihalang. Dia disuruh berdiri di sebelah kanannya. "Jangan menggelabah. Kita mesti tenang," Datuk bersuara. "Inilah kali pertama saya berdepan dengan perkara ganjil macam ni. Aduh, tolonglah saya." "Jangan minta tolong pada saya. Minta tolong dan perlindungan dari Allah." "Agaknya syaitan ni nak uji kita kot." "Boleh jadi juga," Datuk menjawab pendek. Datuk maju setapak ke muka pintu. Alang Abdul Rauf juga melangkah setapak. Isteri Alang Abdul Rauf secara mengejut keluar dari bilik tidur dengan keris panjang yang terhunus di tangan. Rambutnya yang tadi bersanggul rapi kini mula mengerbang. Matanya melilau ke kiri dan ke kanan. "Makcik nak ke mana ni?" Saya bangun dan mendekatinya. Badan saya ditolaknya dengan sekuat tenaga hinggakan saya terdorong ke dinding dan terus jatuh. Datuk pun tidak mahu menoleh ke arah saya, kecuali Alang yang cuba menerkam ke arah saya, tetapi tidak berhasil kerana tangan Datuk memaut pada bahu kirinya. "Jangan kau pedulikan semuanya tu," suara Datuk parau tanpa memandang muka Alang. Alang Abdul Rauf merenung ke halaman rumah kembali. "Biar aku tikam benda celaka tu dengan keris pesaka ni," jerit isteri Alang Abdul Rauf lalu merempuh Datuk dan Alang yang berdiri di muka pintu. Datuk berpusing ke kiri, bagaikan kilat tangannya menumbuk lengan kanan isteri Alang Abdul Rauf hinggakan keris jatuh terpacak di lantai. Ulu keris yang berbentuk paruh burung helang itu bergerak-gerak. Isteri Alang menjadi marah.
Jeritannya semakin keras, lengan bajunya dilipat hingga melepasi bahagian siku. Dia tetap mahu terjun ke halaman rumah. Datuk dan Alang Abdul Rauf cuba menghalangnya. Dalam saat yang agak kelam kabut itu, Alang Abdul Rauf cuba menghalangnya juga. Isteri Alang Abdul Rauf yang tahu langkah silat itu melepaskan satu tendangan yang kencang ke arah kemaluan suaminya. Alang Abdul Rauf terbongkok-bongkok menahan kesakitan dan terus jatuh. Isteri Alang yang sepertinya kemasukan syaitan itu mula berhadapan dengan Datuk yang cuba menghalang usahanya. Maafkan saya, yang cuba menghalang usahanya. Datuk kali ini tidak lagi mahu berlembut. Kalau berlembut, keadaannya akan menjadi bertambah tidak tentu arah. Saya pula memberanikan diri merenung ke halaman rumah. Ternyata, saya tak sanggup melihat ke arah tempat tersebut. Siapa pun pasti menggeletar tubuhnya merenung sesuatu yang ganjil. Lebih-lebih lagi kalau benda yang dipandang itu tidak tentu bentuknya. Ianya boleh berubah dalam sekelip mata. Sebentar menjadi bentuk manusia yang diselimuti dengan kain putih dari hujung kaki hingga kepala. Sebentar menjadi harimau ataupun gajah putih yang berbadan besar tertegun di halaman rumah. "Tamar, kamu jangan tengok," sergah Datuk. Saya akur dengan cakapnya itu. Datuk mengangkat tangan kiri lalu melepaskan satu pukulan yang agak kencang ke bahagian belikat isteri Alang Abdul Rauf. Wanita itu tersandar pada dinding dan tidak bergerak. "Rawat pakcik tu," Datuk keluarkan perintah. Saya terus mengurut-urut belakang Alang Abdul Rauf hinggakan rasa sengal dan sakit di kemaluannya hilang. Alang Abdul Rauf bangun dan cuba menyandarkan isterinya, tetapi Datuk melarangnya. Alang Rauf mencabut keris yang terpacak di lantai itu. "Kau nak buat apa, Alang?" "Biar aku bunuh jembalang tu." "Jangan, bukan masanya. Kita perlu bertindak." "Aku kata bukan masanya, kau faham tak?" Suara Datuk mula keras. Alang Abdul Rauf terus meletakkan keris di atas lantai kembali. Saya diam tidak berkata, tak tahu apa yang harus saya lakukan. Hati kecil saya terus berdoa, semoga tidak akan terjadi perbalahan di antara Datuk dengan Alang Abdul Rauf. "Kau pergi duduk bersila dekat Tamar. Biar aku saja yang selesaikan kerja ni." Itulah perintah Datuk dan Alang Abdul Rauf sedia mematuhinya. "Apa yang aku buat, kamu jangan tegur," tambah Datuk lagi. Serentak saya dan Alang Abdul Rauf menganggukkan kepala. Kami, iaitu saya dan Alang, berpandangan sesama sendiri. Saya tak tahu apa yang dirasai oleh Alang, tetapi kan hati kecil saya tetap gemetar dan cemas. Datuk berdiri di muka pintu. Kedua belah kakinya dikangkangkan sedikit. Sepasang tangannya diluruskan untuk beberapa minit sahaja. Kemudian sepasang tangannya itu terus memeluk tubuhnya dengan kejap-kejap. Matanya tidak lagi merenung halaman rumah. Angin dini hari yang berputar di ruang pintu menggerakkan bahagian tepi baju yang dipakai oleh Datuk. Isteri Alang Abdul Rauf masih lagi belum sedarkan diri. Kerana rasa dingin yang beransur kuat membuatkan saya menegakkan sepasang lutut dan terus memeluknya. Datuk melangkah memijak mata tangga pertama hinggalah yang kelima. Saya dan Alang merangkak perlahan ke muka pintu. Duduk di situ. Datuk memijak bumi dan terus mara ke arah lembaga berkain putih itu. Datuk berdiri berhadapan dengan lembaga berkain putih dalam jarak yang cukup dekat. Andainya Datuk meluruskan tangannya ke hadapan, sudah pasti dia boleh menyentuh tubuh lembaga itu. Tetapi Datuk tidak akan berbuat demikian. Dia tetap memeluk tubuhnya. Saya terdengar suara Datuk menyebut Bismillah dan disambut dengan beberapa ayat dan Al-Quran. Selesai sahaja Datuk menamatkan pembacaannya, saya terdengar deruan angin yang amat kuat. Lembaga berkain putih terus berpusing perlahan-lahan, kemudian bertukar dengan cepat dan ligat macamlah gasing. Dalam deru angin itu juga terdengar bunyi suara orang yang berkata-kata yang sukar difahami maknanya. Lembaga berkain putih itu menjadi pipis dan memanjang tanpa berhenti berpusing. Pakaian Datuk nampaknya bergerak-gerak dengan hebatnya, tetapi tubuhnya tidak bergerak walau 1 inci pun dari tempat dia berdiri. Baik, untuk makluman, saya dah dapat kesan ada beberapa typo yang mana saya sempat ubah, saya akan ubah ya. Baik, kita teruskan. Saya tersentak bila terpandangkan lembaga yang berkain putih itu menjadi seketul macam batang kayu sebesar pemeluk dan bergolek ke kiri dan kanan. Semuanya tak dipedulikan oleh Datuk. Dia tetap terpacak di situ macam paku yang terlekat di pipi.
Dari bentuk batang kayu, lembaga berkain putih itu bertukar lagi. Tegak memanjang dan tidak berhenti berpusing sambil mengeluarkan suara yang menderu seperti angin. Makin lama, lembaga itu makin tinggi melepasi bumbu rumah dan pokok yang ada di sekitar halaman rumah. Bentuknya juga turut bertukar menjadi nipis macam asap. Bahagian bawahnya mengecil dan tajam, macam kayu yang sudah dipertajamkan untuk dibuat turus pagar. Bahagian yang tajam itu bagaikan tidak menyentuh bumi dan tetap berpusing dengan ligatnya. Bahagian atasnya tetap dalam bentuk asal, terus menjulang bagaikan mahu bercantum dengan dada langit. Cukup tinggi dan sayup mata memandangnya. Tidak berhenti dan berpusing sambil mengeluarkan angin dan bunyi dengungan yang amat kuat, memekakkan anak telinga. Datuk menundukkan kepalanya merenung bumi. Bunyi dengungan itu berangsur perlahan dan lemah. Muka saya dan Alang terasa panas macam terkena bahang api. Muka kami berpeluh. Isteri Alang Abdul Rauf tertegun di tengah halaman macam tadi, bagaikan tidak terasa apa-apa. Alang Abdul Rauf dan saya dikejutkan oleh satu ledakan yang amat kuat. Seluruh kawasan halaman terang benderang. Lembaga berkain putih yang meninggi separas langit terus gaib. Saya lihat Datuk terlentang di atas bumi untuk beberapa saat. Datuk bangun dan masuk ke rumah. Seluruh badannya pula kelihatan berpeluh macam orang yang jatuh dalam danau. "Apa dia benda tu?" tanya Alang Abdul Rauf. "Syaitan. Dia sengaja nak mengusik kita," balas Datuk selamba, lalu duduk mencangkung di hadapan isteri Alang Abdul Rauf. Datuk menyuruh Alang menyentapkan kaki isterinya dengan sekuat hati. Isteri Alang Abdul Rauf terjaga dan cuba menerpa ke arah keris yang terlentang di atas lantai. Alang Abdul Rauf menghalangnya. Isterinya termenung. Datuk menghembus muka isteri Alang Abdul Rauf 2 kali berturut-turut. Isteri Alang sandarkan badannya ke dinding. Dia kelihatan letih dan sepertinya orang yang hilang akal. Alang Abdul Rauf resah melihat keadaan isterinya itu. "Biarkanlah dia kat situ. Kejap lagi dia akan pulih macam biasa," ujar Datuk. "Kenapa yang dia jadi macam tu?" Alang Abdul Rauf meminta kepastian daripada Datuk. Saya lihat Datuk termenung sejenak. "Tiba-tiba saja bini saya ni jadi berani. Yang saya tahu dia ni memang penakut," sambung Alang dengan wajah yang agak gusar. Datuk mengeluh kecil sambil matanya merayap ke tiap sudut dinding. Datuk menyuruh saya merapatkan daun pintu. Saya enggan melakukannya. Bila didesak untuk kali yang kedua, saya terpaksa juga mematuhi dengan perasaan yang kecut. Bila daun pintu selesai saya rapatkan, saya terus duduk kembali dekat dengan Alang Abdul Rauf. Seseorang yang terlalu takut ni biasanya tenggelam punca dalam perhitungan. Dan bila sampai pada tahap ni, dia akan menjadi berani membabi buta. Masa itulah syaitan akan meresap dalam tubuh dia. Akibatnya, apa yang kamu lihat sekarang ni? Terang Datuk sambil merenung ke muka saya dan Alang Abdul Rauf berulang kali. "Macam mana mahu mengatasinya kalau dah jadi macam tu?" soal Alang Abdul Rauf. "Kita bacalah ayat-ayat suci yang boleh menghalau syaitan, minta bantuan dan pertolongan daripada Allah. Biasanya bila syaitan dah masuk, kita ni jadi lupa. Sebelum terjadi, kita mesti bersedia." "Oh, macam tu." Alang Abdul Rauf menarik nafas dalam-dalam. Kemudian menganggukkan kepalanya 2-3 kali. Isteri Alang bergerak ke kiri dan ke kanan. Mukanya menjadi pucat, kelihatan kemerah-merahan. Dia menegur suami dan Datuk dengan penuh sopan. "Mengucaplah. Mengucap 2 kalimah syahadah." Kata-kata itu ditujukan oleh Datuk untuk isteri Alang Abdul Rauf. Isteri Alang Abdul Rauf terus mengucapkannya berkali-kali. Datuk tersenyum panjang melihat isteri Alang bangun dan menuju ke dapur. Dia terus menjemput kami ke ruang dapur untuk makan malam. "Sebelum tidur, suruh bini kamu tu solat sunat 2 rakaat. Minta pada Allah supaya dijauhkan dari gangguan setan," bisik Datuk pada Alang Abdul Rauf. Sebaik saja selesai makan malam, Alang Abdul Rauf memberi persetujuan untuk mematuhi apa yang dikatakan oleh Datuk. Saya dan Datuk bersyukur pada Allah. Sepanjang malam hinggalah ke fajar pagi, tak ada pun perkara yang tidak diingini terjadi. Paling menggembirakan hati, seisi rumah dapat menunaikan solat subuh bersama-sama dengan Datuk. Tengah hari sikit ni, kira-kira matahari di tengah pucuk kelapa dara. Kami nak beransur ke tempat lain,
ujar Datuk sambil menjamah kuih makanan pagi. Nak ke mana agak-agaknya tu? Nak balik ke tempat sendiri. Dah lama benar tinggalkan orang rumah, balas Datuk lalu menghirup kopi. Alang Abdul Rauf dan isterinya berbalas senyuman. Saya tunduk merenung lantai, tetapi mulut tidak berhenti mengunyah lepat pisang yang berintikan kelapa. Kalau Datuk rindukan nenek, saya juga rindukannya. Dan saya memang berharap Datuk tidak menukarkan perancangannya. Kalau boleh saya mahu Datuk berangkat segera. Saya berhenti minum kopi dan berhenti menjamah lepat pisang lalu membasuh tangan. Tepat pada jam 10 pagi, rumah Alang Abdul Rauf kami tinggalkan. Sambil melangkah menuju ke Pekan Batu Gajah, ada serangkai cerita yang tersusun dalam tempurung kepala saya untuk dipersembahkan pada nenek. Saya dapat membayangkan bagaimana rupa wajah nenek bila mendengar cerita yang mengerikan. Nenek pasti mempamerkan gusi dan giginya itu bila mendengar cerita lucu. Semuanya mendorong dan membangkitkan keinginan saya untuk melihat wajah nenek. Palau terus mercik di dahi, celah ketiak dan pangkal paha mula terasa bergetah. Perjalanan kali ini amat menyeronokkan. Datuk cukup ramah dan rajin bercerita. Saya terasa pening kepala lah tu. Saya mengadu padanya. Hei kamu ni, kena panas sikit terus sakit kepala. Bukankah dah aku cakapkan dengan kamu, amalkan petua yang aku berikan dulu? Petua? Saya terkejut dengan memperlahankan langkah. Ada, kamu dah lupa? Nada suara Datuk keras. Saya terus mengkedutkan dahi, mengingatkan apa yang pernah Datuk tuturkan pada saya. Usaha saya tak berhasil. Kalau saya nyatakan padanya, saya confirm kena marah. Daripada kena marah, ada baiknya saya membisu dan terus melangkah dalam panas yang terik. Kamu ingat betul tu Tamar? Pertanyaan itu membuatkan hati saya cemas. Tak ingatlah tu, saya tak ingat. Jadi, apa yang kamu ingat? Sergah Datuk. Langkahnya mati, biji matanya terbeliak. Saya pula terus membantu. Bukankah aku dah katakan pada kamu, bila mandi, tak kira pagi atau malam, mesti dimulakan dari kaki, ke badan dan akhirnya ke kepala? Saya baru teringatlah tu. Lagi, apa pesan dan petua daripada aku? Dalam sebulan mesti makan pucuk manggis untuk dijadikan ulam. Kurangkan makan cili api. Tahu pun kamu. Ada lagi petuanya. Cuba kamu ingati, Tamar. Setiap kali bangun pagi, mesti duduk mencangkung, memeluk lutut sambil merapatkan kepala ke kepala lutut. Kemudian tegakkan 5 kali berturut-turut hingga sendawa. Tahu kan? Amalkan. InsyaAllah kalau petua tu kamu amalkan setiap hari, kamu tak mudah kena sakit kepala ataupun pening. Saya dah lama tak amalkan ni. Cantik lah. Alhamdulillah, saya pun boleh amalkan balik nantinya. Lupa dah ni, sekarang ni kepala pening. Aduh. Baik, kita teruskan. Saya menganggukkan kepala sambil membuat wajah minta dikasihani. Datuk tersenyum melihat telatar saya yang melucukan itu. Dengan lembut sekali, telapak tangannya menepuk bahu kanan saya berkali-kali, penuh kemanjaan dan kemesraan. Saya tersengih panjang. Langkah selanjutnya adalah langkah yang cukup rancak. Peluh yang menggarisi dahi terus saya kesat dengan telapak tangan. Saya dan Datuk sudah pun melintasi kawasan tanah lombong yang ditinggalkan. Pepasir nampak berkilau-kilau ditikam matahari yang amat terik. Tetapi, angin yang amat ramah membekalkan rasa sejuk ke seluruh badan. Sesekali terlihat beberapa ekor burung gagak mengkais-kais pepasir lombong. Secara diam-diam, saya mengambil seketul batu lalu melemparkan ke arah beburungan gagak itu. Beburung gagak itu. Saya tersenyum melihat beburung gagak itu berterbangan sambil berbunyi. Datuk berdehem 2-3 kali berturut-turut. Itu tandanya Datuk kurang senang dengan apa yang saya lakukan. Saya dan Datuk sampailah ke Pekan Batu Gajah dan terus menuju ke stesen bas. Secara kebetulan, bas yang diingini memang sudah ada menanti. Tanpa membuang masa, kami terus naik bas yang berwarna biru gelap berjalur merah itu. Belum pun sempat tempat duduk itu menjadi panas, bas pun bergerak. Sampai di Pekan Kecil Pusing. Nama tempat tu Pusing. Turun lagi menanti bas lain yang akan membawa kami ke kampung halaman yang sudah lama ditinggalkan. Kerana bas yang dikehendaki belum tiba, Datuk terus duduk di bangku kayu di kaki 5 kedai.
Saya minta kebenaran dari Datuk untuk meraih-rayau di sekitar pekan kecil itu. Permintaan saya diperkenankan. Saya amat gembira. Bagi adik-adik, mungkin yang tak tahu, sekarang ni rasanya tak semua tempat ada. Ini kita panggil bas lompat. Bas lompat. Dia tak terus menuju ke tempat kita nak pergi. Dia akan berhenti di mana-mana perhentian yang telah ditetapkan dan kita kena ganti bas tu. Itu yang kita panggil sebagai bas lompat. Okey, baik. Kita teruskan. Saya terus menuju ke kedai yang menjual burung dan binatang. Saya terpikat dengan arnab, kucing, tupai dan musang. Dari situ saya masuk agak jauh ke perut kedai menuju ke tempat aneka jenis burung. Sedang saya asyik memperhatikan beburung tersebut, seorang lelaki berusia sekitar 40-an masuk ke kedai. Lelaki itu berbincang dengan penjual burung. Lama jugalah mereka berbincang. Dan bila saya amati, ternyata mereka berbincang tentang harga burung. Terkejut juga hati saya bila lelaki Melayu itu sanggup membeli seekor burung dengan harga yang amat tinggi. Burung yang mahu dibeli bukanlah jenis burung yang baik, malah tak diminati langsung oleh orang lain. Setuju? Setuju tanya penjual burung itu. Saya setuju. Kalau 700 pun saya sanggup bayar. Orang Melayu tak suka burung tu. Orang Melayu kata ini burung jenis bawa sial. Saya nak buat ubat. Sudahlah, jangan cakap banyak. Bentak orang yang mengingati burung tersebut. Penjual burung terus pergi ke bahagian belakang kedai. Ini dia burungnya. Awak tengok. Penjual burung segera menayangkan seekor burung bubut. Sesetengah orang menyebutnya sebagai burung but-but. Bubut, ada orang panggil but-but. Okey. Yang berbulu agak kekuning-kuningan dan bermata merah. Si pembeli membelek-belek burung itu seketika. Penjual burung memasukkan burung itu ke dalam karung kertas. Setelah menyelesaikan pembayarannya, pembeli terus membawa burung itu keluar. Sebaik saja pembeli burung itu hilang di balik bangunan kedai, saya merasakan ada sesuatu yang aneh pada diri pembeli burung tersebut. Kenapalah burung yang tidak berapa digemari oleh masyarakat Melayu dibeli dengan harga yang begitu mahal sekali. Tidak sukar mencarinya, asalkan sanggup keluar masuk belukar kecil ataupun di kawasan sawah, terutamanya setelah musim menuai padi. Mungkin si pembeli ini mempunyai maksud yang tertentu. Timbul pertanyaan dalam diri saya. Kamu! Satu tepukan singgah di bahu kiri. Wajah si penjual burung nampak terkejut. Saya toleh ke belakang. Bola mata saya mencakup wajah Datuk dalam keadaan yang kurang tenang. Nak beli burung kan, Encik? Si penjual burung mengajukan pertanyaan pada Datuk. Datuk menggelengkan kepala. Telapak tangannya masih lagi melekat di bahu saya. Kamu tahu tak? Kerana kamu asyik tengok burung, bas dah tinggalkan kita. Rungut Datuk. Dengan telapak tangannya tak lagi berada di bahu saya. Tidak ada sesuatu yang dapat saya katakan padanya. Datuk terus mengeret saya keluar dari kedai burung. Si penjual burung memandang perbuatan Datuk dengan mata yang terkebil-kebil dan terus tersenyum panjang. Saya disuruhnya duduk di bangku kayu dan tidak dibenarkan ke mana-mana. Saya menyesali diri sendiri kerana terlalu asyik memikirkan diri si pembeli burung yang aneh. Tok. Kenapa tamat? Orang beli burung but-but nak buat apa, Tok? Manalah aku tahu. Dah kenapa kau tak tanya sendiri? Datuk seperti melepaskan geram pada saya dan saya terima dengan kedipan mata yang kecewa. Bunyi kenderaan yang lalu di jalan terus menyumbat lubang telinga. Bunyi kenderaan itu bagaikan menyurak diri saya sendiri. Setahu aku, burung jenis tu dilindungi oleh pihak Jabatan Mergas Tua. Tak boleh ditangkap apalagi dijual. Burung jenis tu dah nak pupus. Kali ini nada suara Datuk cakap lembut bersahaja, menghilangkan rasa sesal dalam diri saya. Burung jenis tu susah nak bela dia. Biasanya orang tak suka nak belanya. Kata orang, burung tu akan bawa padah buruk pada si pembelanya. Lanjut Datuk. Keinginan saya untuk mengetahui cerita selanjutnya kian menjadi-jadi dalam hati. Kalau dah bawa sial, buat apa dibeli? Soal saya. Datuk menarik nafas panjang. Beberapa orang yang lalu di kaki lima kedai merenung ke arah Datuk. Siapa pun akan merasa pelik melihat orang tua memakai baju butang lima yang dibuat dari kain keras berseluar hitam dari kain kilat yang tak sesuai langsung dengan warna baju. Paling melucukan,
Datuk memakai selipar kulit yang tapaknya sengit sebelah. Biasanya, orang mencari burung tu untuk ubat patah. Tapi burung yang ditangkap untuk dibuat ubat patah mestilah burung yang di hutan, bukannya dibeli. Datuk seperti merungut. Kalau beli kat kedai tak boleh ke tu? Ada tujuan lain yang tak baik tu. Saya tak faham nak cakap tu. Dia nak buat aniaya sesama manusia. Ini semua kerja setan. Datuk mengeluh. Saya menganggukkan kepala. Bas yang dinantikan pun tiba. Cepat, Tamar. Datuk terus menarik tangan saya. Kami berlari ke pintu bas. Berhenti sebentar di situ memberikan laluan pada orang yang mahu turun. Bila orang dah habis turun, kami pun terus naik bas. Saya memilih bangku kosong di belakang pemandu. Tidak ada bantahan dari Datuk. Tidak ada perkara yang kami cakapkan dalam perut bas. Saya ni lebih banyak tidur dan memandang keindahan kiri kanan jalan. Dari pukul 2 petang hinggalah sampai waktu maghrib, bermacam-macam kisah saya sampaikan pada nenek di anjung rumah yang berbumbung limas. Kalau kisah lucu saya persembahkan, nenek ketawa terkekeh. Kalau kisah seram yang saya hidangkan, wajah nenek nampak cemas. Masuk saja waktu maghrib, Datuk terus mengajak saya ke surau. Sampai di surau, saya disuruhnya melaungkan azan. Berkumandanglah suara saya ke seluruh kampung. Selesai menunaikan fardu maghrib dan isyak, barulah saya dan Datuk pulang ke rumah. Sambung kembali cerita dengan nenek.